wassalatu wassalam al-anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang dihormati dan yang berusaha saudara Najib serta sahabat-sahabat yang hadir pada malam ni. Pertama-tamanya kita ucapkan alhamdulillah, syukur di atas pertemuan kita yang agak lama juga ya, berhenti daripada 7 bulan 2 yang terakhir. Sekarang ni dah masuk bulan 6. Jadi 2, 3, 4, 5, hampir 3 bulan lebih lah kita baru jumpa. Mudah-mudahan semua kita pada malam ni diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kelapangan dalam semua perkara, insya-Allah. Kita sambung daripada muka surat 216. Tajuk kita ni ialah apakah roh orang yang sudah meninggal dapat mengambil manfaat dari usaha orang yang masih hidup. Kita mulakan, insya-Allah. Sementara orang-orang yang tidak setuju dengan sampainya semua jenis pahala ini kepada orang yang sudah meninggal berhujjah dengan firman Allah Ta'ala ayat suratul Najmi ayat 39, dan bahawa seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Di ayat yang dijadikan dalil oleh firqah ataupun kumpulan yang kata tidak sampai pahala kepada orang yang meninggal yang dibuat oleh orang yang hidup. Jadi dalilnya surah An-Najmi ayat 39. Dalam dalil itu memang kita dapati dalilnya sangat-sangat umum lah. Seterusnya dalil yang kedua ayat Yasin 54. Maka pada hari ini seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun dan kalian tidak dibalasi kecuali dengan apa yang telah kalian kerjakan. Itu pun masih lagi walaupun dia merupakan dalil, tapi bagi ana lah dia masih lagi umum kerana ada dalil-dalil yang mengkhususkan. Yasin 54. Seterusnya Al-Baqarah 286. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat seksa dari kejahatan yang dilakukannya. Sebagaimana yang kita tahu, ayat-ayat yang telah kita baca tadi, kita faham bahawa ayat-ayat ini merupakan dalil tentang seseorang itu bila dia lakukan sesuatu, maka dia mesti bertanggungjawab di atas apa yang dia lakukan. Kita sangat faham tentang dalil-dalil ini, tetapi di sana ada perkara yang melibatkan hadis Nabi yang kelihatannya bercanggah dengan dalil ini. Dalil ini tak ada masalah sebab dia merupakan ayat-ayat Al-Quran. Cuma dalil-dalil ini tidaklah menjurus kepada orang yang hidup bila buat sesuatu diniatkan kepada si mati, maka tak dapat pahala. Itu antaranya lah dalilnya. Kita teruskan. Telah diriwayatkan dari Nabi SAW tentang amal yang terputus dari anak Adam kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Beliau mengabarkan bahawa manfaat didapatnya ialah sebab yang dilakukan semasa-masa hidup. Jika tidak, maka terputus darinya. Kalau kita lihat yang perenggan yang ini, dalil yang telah diberikan, kita dapati dalam dalil itu sendiri menyatakan bahawa yang ketiga ya, anak yang soleh yang mendoakannya. Jadi kalau anak yang soleh duduk di atas dunia mendoakan untuk ayahnya yang dalam kubur, dibolehkanlah. Oleh itu hadis yang dibawa ini sebenarnya juga memberi fahaman sebaliknya, walaupun hadis ini digunakan oleh kumpulan ini untuk membahaskan, menghujahkan bahawa
pahala tu tidak sampai kepada si mati. Tetapi bila masuk saja anak soleh yang mendoakannya, tentulah kita faham bahawa anak yang soleh itu berada di atas dunia mendoakan ibu bapanya yang telah mati. Itu walaupun mungkin boleh disempitkan lagi hanya doa saja. Disempitkan dengan hanya doa saja. Dari segi kefahaman kita sendiri, terutama kefahaman Ana lah, Ana faham bahawa mendoakan ini pun boleh dimaksudkan dengan membaca Al-Quran misalnya, sebab doa itu adalah ibadah. Kita boleh niatkan baca Al-Quran kepada si mati dan seumpamanya lah. Seterusnya beliau mengabarkan bahawa manfaat yang dia dapat ialah sebab yang dia lakukan semasa masih hidup. Jika tidak, maka terputus darinya. Itu yang dua tadilah, iaitu amalan si mati sebelum dia mati ketika di dunia, dia bersedekah jariah dan juga dia mungkin dia mengajar orang ilmu, maka orang mengikuti pengajaran dia, maka dua-dua itu dia buat semasa dia hidup dan selepas dia mati. Kalau ada kesan-kesan sedekah jariah lagi, ada kesan-kesan ilmu yang dia ajar pada orang, maka masuklah pahala ke dalamnya. Tapi bila masuk kepada anak yang soleh yang mendoakannya, dia dah jadi lain sikit. Begitu pula hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa yang didapatkan orang yang sudah meninggal dari amal dan kebaikan-kebaikannya sepeninggalannya ialah ilmu yang dia sebarkan. Hadis ini menunjukkan bahawa dia bisa mendapatkan manfaat dari sesuatu yang ditimbulkan semasa masih hidup. Begitu keadaannya. Jadi kalau kita bahagikan sikit lagi, kalau ilmu yang disebarkannya maka diamalkan oleh orang, digunakan oleh orang akan ilmu-ilmu yang diajarkannya itu, maka hasil daripada itu masuklah pahala ke dalam kuburnya. Jadi hujah ini sendiri pun menunjukkan bahawa ilmu, contohnya lah, ada guru mengaji Quran ni, dia ajar kita mengaji sampai kita pandai baca Al-Fatihah. Selepas itu bila dah pandai baca Al-Fatihah, dia baca Al-Fatihah untuk sembahyang dia ajar anak-anak dia lagi untuk sembahyang dia Al-Fatihah tu, maka sudah tentu itu melibatkan perbuatan-perbuatan di atas muka bumi, yang mana perbuatan itu dibuat oleh orang yang masih hidup, maka pahalanya akan dapat untuk orang yang pernah mengajarnya, orang tu duduk dalam kubur. Jadi kita dapati bahawa ilmu yang dia disebarkan itu sendiri sebenarnya menghujahkan bahawa memang pahala diperolehi oleh si mati apabila ilmu yang diajarkan itu diamalkan oleh penduduk dunia. Begitu pula hadis Anas yang dia marfu'kan tentang 7 hal yang pahalanya sampai kepada orang yang meninggal selagi dia berada di dalam kubur. Itu ilmu yang diajarkan, sungai yang digali, sumur yang digali, pohon kurma yang ditanam, masjid yang didirikan, mushaf yang diwariskan, dan anak soleh yang ditinggalkan dan mendoakannya. Jadi, gitu juga dengan hadis yang kita baca tadi ya. Hadis tadi pun menunjukkan bahawa orang yang melakukan pahala seperti yang kita baca tadi, iaitu dia ilmu yang diajarkan, sungai yang digali, sumur yang digali, pohon kurma yang ditanam, masjid yang didirikan, mushaf, semuanya itu menunjukkan bahawa amalan-amalan yang pernah si mati buat ketika dia hidup lagi, semuanya itu akan memberikan pahala untuknya. Jadi masih lagi kita berlega di sekitar dalil yang menyatakan bahawa pahala orang lain buat tak pasti sampai, tapi kalau pahala yang dia buat, ibadah yang dia buat sebelum dia mati sampai. Ini menunjukkan bahawa selain itu tidak mendatangkan pahala baginya
Jika tidak, maka pembatasan ini tidak mempunyai makna apa pun. Menurut mereka, pemberian hadiah itu merupakan pemindahan. Sementara pemindahan hanya bisa terjadi berdasarkan hak yang semestinya. Amal-amal itu tidak mengharuskan datangnya pahala, tapi itu semata kerana karunia dan kemurahan Allah. Maka sebagaimana mungkin seorang hamba mencari alasan dengan karunia yang tidak bisa dia haruskan terhadap Allah, tapi jika Allah menghendaki, maka dia akan memberikan kepada siapa yang dikehendakinya, dan jika tidak menghendaki, maka dia tidak akan memberikannya. Hal ini serupa dengan pemindahan yang dilakukan orang miskin terhadap orang yang diharapkan agar dia bersedekah kepadanya. Maka yang demikian ini tidak bisa diberikan hadiah, seperti keinginan menjalin hubungan dengan raja, padahal raja itu tidak ingin mewujudkan hubungan tersebut. Kalau kita nak jawab yang ini ni, yang perenggan yang kita baca ni, hujah yang mengatakan bahawa tak sampai pahala orang yang melakukan ibadah ke ataupun diniatkan kepada si mati, tak sampai pahala. Tapi kalau kita boleh jawab sikit yang ini, kita fahamkan daripada hadis baginda SAW, apabila Nabi hadir di satu kubur, maka Nabi kita kata bahawa Nabi kita telah ambil pelepah tamar dan dibelahnya dua, lalu dipacakkan pada kedua-dua kubur. Di antara Nabi SAW sebut, Nabi kata kubur salah satu kubur ini tuannya diseksa kerana masalah kencingnya. Lalu Nabi kata selagi mana pelepah tamar ini dia segar atau dia hidup, tak kering, maknanya tak mati, dia akan berdoa kepada Tuhan yang di dalam kubur ini. Itu dilakukan oleh Nabi kita SAW. Oleh kerana dilakukannya oleh manusia mulia seperti Nabi, apakah kita orang beriman yang mengikut sunnah Nabi, yang mengikut millah Nabi ini, boleh juga meniru Nabi kita melakukan perkara yang sama. Maka di sini kita dapati di kalangan para ulama mengatakan bahawa perbuatan Nabi ini tidak takhsis kepada Nabi saja. Maksudnya perbuatan Nabi memacak pelepah tamar itu bukan khusus untuk Nabi saja. Tapi Nabi melakukannya di hadapan para sahabat untuk ditiru oleh para sahabat. Oleh kerana ramai ulama kata hal ini boleh ditiru dan manfaatnya dapat, maka sehinggalah sekarang ni umat Nabi SAW boleh melakukan perkara yang sama. Menurut mereka lagi, mengutamakan kepentingan orang lain dalam melaksanakan sebab-sebab pahala adalah makruh, dan hal ini sama dengan mengutamakan kepentingan orang lain dalam melakukan taqarrub. Lalu bagaimana dengan mengutamakan kepentingan orang lain berkaitan dengan pahala itu sendiri yang merupakan tujuannya? Jika ada kemakruhan mengutamakan kepentingan orang lain dengan perantara, maka mengutamakan kepentingan orang lain dengan tujuan lebih layak disebut makruh. Dia sampai letak makruh lah. Jadi istilah menolong orang yang mati itu seolah-olah tidak wujud kepada kumpulan ini. Padahal kita pun pernah dengar satu hadis Nabi yang mana disebut oleh hadis Nabi kita pernah menyebut, mengisahkan seorang bapa di dalam syurga diangkat darjatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas itu bapa ini bertanyakan Allah, mengapa darjatku diangkat di dalam syurga ini, sedangkan dia sendiri pun dah pun mati dan tidak ada tambahan amalan, sebab amalan boleh ditambah hanya ketika di dunia. Lalu Allah menjawab bahawa anak kamu sekarang ni berada di dunia telah beristighfar untuk kamu, maka kamu di syurga ini diangkatkan darjatnya. Kita tidak kira lah sama ada siapa yang beristighfar untuk siapa. Kalau si anak beristighfar untuk ayah, ayahnya terangkat darjat. Apakah istighfar untuk
anak sahaja kepada ayah dikira sebagai suatu perkara yang dibuat oleh orang lain, ataupun hanya khusus kepada anak sahaja untuk bapaknya, maka sudah tentulah ulama-ulama kita menyatakan bahawa bukan semata-mata anak saja yang boleh membantu ayahnya ketika di syurga, tapi kawan-kawannya yang masih di dunia, mungkin ada ulama yang kenal dia, boleh mendoakan untuknya. Pandangan yang kita sedang bincang ini agak keraslah, bagi ana dia agak keras, agak sempit sangatlah, sampai melupai hadis-hadis yang tidak kurang banyaknya menjelaskan tentang sampainya pahala. Seterusnya, Al-Imam Ahmad memakruhkan meninggalkan saf pertama dalam solat jamaah kerana mengutamakan kepentingan orang lain untuk menempati saf pertama itu. Kerana hal itu dianggap tidak menyukai sebab pahala. Al-Imam Ahmad berkata dalam riwayat Hanbal, dia pernah ditanya tentang seseorang yang mundur dari saf pertama dan menyuruh ayahnya berada di tempatnya itu. Maka dia menjawab, itu benar-benar membuatku hairan. Kerana entah dia mampu berbakti kepada ayahnya dengan cara selain itu. Jadi nas ini Imam Ahmad dibawa oleh firqah ini tentang kita berada di saf pertama. Jadi kita tak boleh beri kesian belah kepada orang, lebih kurang macam itulah. Tak boleh beri kesian belah kepada orang lain untuk duduk di saf pertama. Kalau kita dah berada di saf pertama, duduklah kat situ. Walaupun kita tengok ayah kita sendiri, kita tak perlu tolak ayah kita pergi ke depan dan kita pergi ke belakang, kerana itu kelebihan untuk kita. Agak susah juga kalau kita nak komen hadis ini, sebab hadis ini melibatkan amalan ketika di dunia, yang mana dia tidak melibatkan niat. Sebab tadi dia kata makruh. Bila kita buat sesuatu diniatkan kepada orang mati, maka seolah-olah pengarang ataupun kumpulan ini menafikan suatu dinamakan yang ada kuasa dua tu. Umpama kalau kita mengaji Quran, kita niatkan pada ayah kita atau mak kita, maka pahalanya kepada kita tak kurang, dan pahala kepada yang kita niat pun tak kurang. Ada hadisnya sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW tentang satu hadis berkaitan dengan sedekah. Nabi kita kata, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Seterusnya lah hadisnya, siapa-siapa yang membudayakan dalam Islam suatu budaya yang baik, lalu budaya itu diikuti oleh orang, maka budaya itu akan membekalkan pahala kepada orang yang mula-mula buat, setakat mana orang yang telah meniru perbuatannya. Walaupun hadis ini tidak menyebut tentang selepas mati, tetapi kita boleh ambil hadis ini untuk memberi suatu dalil bahawa perbuatan yang kita lakukan itu boleh juga memberi nilai pahala kepada orang lain. Itu di antara dalil yang kita kedepankan, yang sangat kuat, dan juga hadisnya hadis sahih. Seterusnya, menurut mereka, kalau memberikan hadiah kepada orang yang sudah meninggal diperbolehkan, maka memindahkan pahala dan menghadiahkannya kepada orang yang masih hidup juga diperbolehkan. Jika hal ini diperbolehkan, maka pemberian hadiah itu bisa separuhnya, seperempatnya, atau satu qirat, yakni ukuran timbangan tertentu darinya. Sekiranya hal ini diperbolehkan, maka dia boleh menghadiahkan suatu amal setelah dia mengamalkannya untuk diri sendiri. Sebab kalian sudah mengatakan bahawa seseorang harus berniat menghadiahkan amalnya kepada orang yang sudah meninggal ketika mengamalkannya. Jika tidak, maka pahalanya tidak sampai kepadanya. Jika hal ini diperbolehkan,
maka dia bisa memindahkan pahala. Lalu apa bezanya dia berniat sebelum dan sesudah mengamalkannya? Jika pemberian hadiah ini diperbolehkan, tentunya boleh juga menghadiahkan pahala fardu kepada orang yang masih hidup, sebagaimana pahala amal sunat yang juga boleh dihadiahkan. Apa yang kita peganglah selama ini, yang kita diajar oleh guru-guru kita. Guru-guru kita ramai di kalangan mereka ini tidak bersama dengan pandangan ini. Selagi mana kita berpegang dengan pendapat-pendapat ulama, yang mana ulama-ulama kita berpegang juga dengan ayat-ayat Quran dan juga hadis-hadis yang sahih, maka kita tidak menjadi masalah untuk mentaati ataupun memakai pendapat ulama-ulama yang mengatakan bahawa pahalanya boleh disampaikan kepada orang yang telah mati. Umpama kalau perbalahan ulama tentang korban, katakan, bolehkah kita niatkan korban untuk orang mati? Ramai ulama yang kata diharuskan untuk kita berniat untuk orang mati dan pahalanya sampai. Dan ada juga hadis-hadis yang juga kita pernah lalui, hadis-hadis yang melibatkan perkara yang bercanggah dengan apa yang disebut oleh kumpulan yang sedang kita bincang ini. Menurut mereka, kewajipan yang dibebankan merupakan ujian dan cobaan yang tidak menerima penggantian. Yang dimasukkan di sini ia adalah diri orang yang beramal yang diperintah dan dilarang. Orang yang mendapat pembebanan kewajipan dan diuji ini tidak bisa diganti dengan diri orang lain yang tidak ada perwakilan dalam hal ini. Sebab yang dimaksudkan dari adanya kewajipan itu adalah ketaatan dan ubudiyahnya, iaitu perhambaannya. Sekiranya seseorang mendapatkan manfaat dari hadiah orang lain baginya tanpa mengamalkannya sedikit pun, tentunya orang yang paling mulia di antara semua manusia lebih layak menerima hal itu. Sementara Allah sudah memutuskan bahawa dia tidak bisa mengambil manfaat kecuali dari usahanya sendiri. Ini merupakan sunnah Allah dan ketetapannya pada makhluk, sunnah dalam perintah dan syariatnya. Orang yang sakit tidak bisa diwakili oleh orang lain untuk meminum obat. Orang yang lapar, haus dan telanjang tidak bisa diwakili oleh orang lain untuk makan, minum dan berpakaian. Sekiranya orang lain bermanfaat baginya, maka taubat orang lain itu juga bermanfaat baginya. Kalau kita boleh jawab dengan satu nas Al-Quran ataupun nas sejarah, yang mana ada satu amalan, sebab apa yang disebut dalam perenggan ini seolah-olah tidak ada sebarang ruang untuk kita menghadiahkan kepada orang yang telah mati. Tak ada sebarang ruang pun. Dikaitkan pula dengan kalau macam tu bukan sekadar orang mati saja boleh. Dia kata kalau macam tu pendapat kita ni, orang yang hidup lagi pun boleh kita niat untuk dia juga. Apa yang ingin kita ambil, yang anda cuba ambilnya daripada dalil yang, kalau tadi ingat ya dalilnya, dalil yang disebutkan oleh Nabi kita SAW, yang mana antaranya dalil-dalil yang boleh kita ambil sebagai jawapan. Misalnya Nabi kita SAW mengarahkan kita satu syariat badal haji misalnya. Badal haji. Badal haji ni kita boleh beri upah haji atau badal haji ni kepada seseorang. Contohnya kita bayar kat dia 10,000 untuk buat haji bagi bapa kita ataupun mak kita. Dan orang tu akan pergi ke Mekah, dia akan niat. Niatnya macam mana? Dia akan niat bahawa sahaja aku mengerjakan haji untuk si Fulan, untuk si Fulan bin si Fulan. Macam itulah dia niat. Maka niat haji itu menunjukkan bahawa dia melakukan haji itu untuk orang yang telah mati. Maka haji yang telah dibuat oleh orang ni, yang dipanggil badal haji ni,
sah haji itu dan terlepaslah si mati daripada kewajipan haji. Dan ulama-ulama kita telah menggariskan tentang keesahan niat haji untuk orang lain ini. Itu di antara perkara yang sangat kuat hujahnya. Satu lagi, kalau kita nak ambil pandangan daripada orang hidup pula. Orang hidup, wakil dengan orang hidup ni. Kuat juga pandangan tu. Bagaimana Rasulullah SAW pernah berkahwin dengan salah seorang isteri Nabi, dengan di akad nikahnya, diterima akad nikahnya itu oleh Raja An-Najasyi. Raja An-Najasyi telah menerima nikah itu. Dia menjawab bagi pihak ijab dan qabul. Najasyi telah menjawab dengan qabul di atas atau on behalf, niabatan An-Nabi SAW, mewakili Nabi untuk menjawab akad nikah itu. Jadi bila Najasyi jawab dengan qabulnya, aku terima nikahnya bagi pihak Rasulullah SAW, maka akad nikah itu terjadi pada Nabi. Perempuan itu pun, ataupun namanya, Allah tak ingat nama, Sofiyah rasanya. Sofiyah itu, kata silapnya nama Sofiyah itu, menjadi isteri Nabi. Walaupun diterima nikahnya itu, qabulnya itu oleh An-Najasyi. Tapi disebut bagi pihak Rasulullah SAW. Maksudnya yang ini jelas sangat memang boleh. Itu di antara orang hidup dengan orang hidup. Manakala tadi haji itu orang hidup dengan orang mati. Malah haji yang dilakukan oleh orang hidup itu menyebabkan terlepas kewajipan haji kepada si mati. Seterusnya, menurut mereka, kerana itu Allah tidak menerima Islam seseorang, begitu pula solatnya yang dikerjakan orang lain. Apabila pahala pangkal ibadah saja tidak dibenarkan untuk dihadiahkan, maka bagaimana dengan cabang-cabangnya? Menurut mereka, doa adalah permohonan dan keinginan terhadap Allah agar dia memberikan karunia kepada orang yang sudah meninggal dan mengampuninya. Ini merupakan hadiah pahala amal yang diberikan orang yang masih hidup kepadanya. Ini perenggan ini seolah-olah menyatakan bahawa mereka ini, kumpulan ini, menerima doa. Doa saja yang boleh kita beri kepada si mati. Dia terima yang ni. Yang manakala pahala, mereka menolak sekerah-kerahnya daripada boleh berpindah atau boleh beri hadiah kepada si mati. Orang-orang yang menolak sampainya ibadah yang dilakukan lewat perwakilan seperti sedekah, haji dan ibadah-ibadah yang lain membuat dua jenis amal. Yang pertama, jenis amal yang pahalanya tidak sampai kepada orang yang sudah meninggal seperti Islam, solat, membaca Al-Quran dan puasa. Jenis ini pahalanya hanya dikhususkan bagi pelakunya dan tidak beralih atau berpindah kepada orang lain. Sebagaimana seseorang yang masih hidup tidak bisa menggantikan orang lain dalam hal ini serta tidak bisa mewakilinya. Kita baca yang kedua dulu baru kita bincang. Yang kedua, jenis amal yang perwakilannya bisa sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia seperti mengembalikan barang titipan, melunasi hutang, mengeluarkan sedekah dan menunaikan haji. Hal-hal ini bisa sampai kepada orang yang sudah meninggal kerana memang semua itu bisa diwakili dan bisa dilaksanakan ketika dia masih hidup, dan ketika sudah meninggal jauh lebih layak lagi. Jadi dia ada juga perkara yang dia terima sebagaimana yang nombor 2 tadilah. Cuma untuk kita bahaskan, sebagaimana yang kita dapatkan satu hadis Nabi SAW, ada Nabi kita bersabda tentang atadru man aflasa min ummati. Sekejap saya cari sikit. Man aflasa min ummati. Jadi hadis yang
Pernah kita baca dan rasanya sahabat-sahabat semua pernah baca hadis ni. Uh, Di hadis yang yang anda maksudkan ialah hadis yang Nabi kita kata kepada sahabat, atadru man aflasa min ummati, apakah kamu semua tahu siapakah orang yang muflis di kalangan umatku? Lalu sahabat-sahabat baginda menjawab, man la dirhama lahu wala mata, orang yang tidak ada duit dirham ataupun harta benda, itulah dikatakan muflis. Nabi pun geleng kepala, Nabi kata bukan. Lalu Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, orang yang muflis itu ialah orang yang di mana apabila dia dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan pahalanya, dengan dosanya, pahala di antaranya pahala sembahyangnya, pahala puasanya dan sebagainya lah. Tiba-tiba orang yang datang dengan pahala sembahyang, puasanya ini, dia juga melakukan kejahatan-kejahatan seperti memaki, seperti membunuh, menumpahkan darah orang lain. Lalu bila Allah Subhanahu Wa Taala nak selesaikannya di padang mahsyar, maka pahalanya diberi kepada orang yang dizalimi, termasuklah pahala sembahyang, pahala puasa, diberikan kepada orang yang dizalimi. Selepas itu bila habis pahala diberikan pada orang yang dizalimi, cara macam mana pula? Maka dosa orang yang dizalimi diberikan kepada orang yang menzalimi dia. Gitulah. Walaupun hadis yang anda baca ni melibatkan peristiwa yang berlaku di negeri akhirat. Tetapi kalau kita kaitkan dengan dunia, kita lihat di sini penyelesaian Allah buat ialah dengan memindahkan pahala dan juga dosa. Boleh memindahkan dosa dan juga pahala. Itu dalam hadis yang kita sebut itu, dari segi kesahihannya memang kuat hadisnya, dan hadis itu ramai dibaca oleh para ulama, menunjukkan adanya amalan-amalan seperti sembahyang, seperti puasa, lebih-lebih lagi baca Al-Quran, dipindahkan kepada orang yang menzalimi, yang orang yang dizalimi oleh seseorang. Itu antara jawapan kita pada jenis yang pertama. Walau bagaimanapun, kumpulan ini masih menerima sekiranya si mati berhutang, maka ada orang di atas muka bumi tolong bayar hutang dia. Maka dia di negeri akhirat selamatlah dia daripada hutang. Begitu. Tapi dia menyekat, pendapat kumpulan ini menyekat kalau sekiranya pahala tu boleh pindah. Kita sedekahkan pahala seperti kita baca Quran, kita sedekahkan pahala baca Quran kepada si mati. Yang tu dia tentang. Yang kedua, dia terima. Menurut mereka, hadis tentang orang yang meninggal dunia sementara dia masih punya tanggungan puasa, lalu wali yang berpuasa atas nama dirinya, dapat dianggapi dari beberapa sisi. Yang pertama, Malik berkata dalam Muwatta'nya, seseorang tidak bisa berpuasa atas nama orang lain. Ini merupakan pendapat yang menjadi kesepakatan di antara kami. Pertama. Yang kedua, Ibnu Abbas lah yang meriwayatkan hadis puasa yang di atas namakan orang yang sudah meninggal. Sementara An-Nasai juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, janganlah seseorang solat atas nama orang lain. Itu dua hujahnya. Banyak lagi hujah yang dikemukakan. Hadis itu diperselisihkan sanad isnadnya. Begitu yang dikatakan pengarang Al-Mafhum fi Syarah Muslim. Jadi hadis itu ada masalah pada sanadnya. Yang keempat, hal itu bertentangan dengan nas Al-Quran, dan iaitu An-Najmu 39, dan bahawa seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Itu ya. Itu An-Najmu 39 ayat mula-mula tadi. Yang kelima, hal itu bertentangan dengan hadis riwayat An-Nasai juga dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW. Beliau bersabda,
Janganlah seseorang solat atas nama orang lain. Janganlah seseorang puasa atas nama orang lain. Tetapi dia boleh memberi makan atas nama orang lain yang setiap harinya 1 mud dari biji gandum. Mud ni satu timbangan lah, yang dapat timbangan sama ada setengah kilo ataupun seumpamanya. Jadi dalam nombor 5 ni dia kata kalau kita solat untuk orang tu memang tak boleh. Tapi kalau beri makan lalu diniatkan pada si mati, nampak gayanya boleh pula. Yang keenam, hal itu bertentangan dengan hadis Muhammad bin Abdul Rahman dari Abu Layla, dari Nafi', dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, siapa yang meninggal dunia dan dia mempunyai tanggungan puasa, maka dapat dikeluarkan makanan atas nama dirinya. Maknanya hutang fidyah tu boleh orang di atas dunia membayarnya. Ibarat macam haji jugalah yang saya sebut tadi. Jadi sekiranya ada saudara mara kita yang dia sakit lama dan banyak hutang fidyahnya, kerana orang yang sakit lama tidak ada harapan sembuh, dia tidak diwajibkan puasa, tapi puasanya diganti dengan 1 hari satu cupak beras misalnya, ataupun gandum. Jadi kebetulan bila dia mati, dia tak sempat nak bayar fidyah-fidyahnya, maka orang yang hidup menunaikan. Memanglah kita telah jelaskan perkara-perkara yang begini seperti fidyah, seperti ibadah haji, mesti diambil daripada harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati. Sebelum kita bahagikan harta pusaka, kita mesti selesaikan dulu hutang-hutangnya. Hutang dia dengan Allah seperti pada haji contohnya, hutang dia seperti fidyah misalnya kerana dia tak puasa. Kena ambil daripada duit yang ditinggalkan ataupun harta pusaka yang ditinggalkan. Tak boleh kita bagikan harta pusaka lagi sebelum ditolak semua perkara itu. Yang ketujuh, hal ini bertentangan dengan qiyas yang nyata terhadap solat, Islam dan juga taubat. Seseorang tidak boleh mengerjakan 3 perkara ini atas nama orang lain. Asy-Syafi'i berkata menanggapi perkhabaran Ibnu Abbas ini. Ibnu Abbas tidak menyebutkan nazar Ummu Sa'ad, tapi bisa saja dia bernazar untuk haji, umrah atau mengeluarkan sedekah. Lalu Sa'ad diperintahkan untuk mengqadaknya atas nama Ummu Sa'ad. Orang yang bernazar solat atau puasa, lalu dia meninggal dunia sebelum sempat mengerjakannya, maka dia diampuni sehingga tidak perlu ada qada puasa atau solat yang di atas namakan dirinya. Namun, hal ini tidak berlaku untuk solat. Jika dikatakan, apakah pernah diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahawa seseorang diperintahkan untuk berpuasa atas nama orang lain? Dapat dijawab, ya. Ibnu Abbas lah yang meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Jika dikatakan mengapa engkau tidak mengambilnya, dapat dijawab hadis Az-Zuhri dari Ubaidillah dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW tidak disebutkan sebagai nazar, meskipun Az-Zuhri bagus hafalannya dan Ubaidillah cukup lama hidup bersama Ibnu Abbas. Setelah hadis ini disampaikan orang lain dari seseorang dari Ibnu Abbas yang tidak sama dengan hadis Ubaidillah, maka ternyata hadis itu tak terjaga. Jika ditanyakan apakah engkau tahu orang yang membawa hadis ini dari Ibnu Abbas dan salah, dapat dijawab, ya rakan-rakan Ibnu Abbas meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahawa dia berkata kepada Ibnu Zubair bahawa Az-Zubair bertahallul dari haji tamattu'. Hal ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang ternyata tamattu'nya pada wanita. Tentu saja ini salah. Dan juga rancu. Rancu tu tak tahu maksud apa. Jadi lebih kuranglah kita yang kita sebut tadi ni dalil di antara dalil-dalilnya lah. Panjang dalil yang ini dan dikaitkan juga dengan Ibnu Abbas. Dia tak boleh
untuk ganti sembahyang ke dan seumpamanya. Hal ini merupakan jawapan tentang puasa. Sedangkan pahala haji yang sampai kepada orang yang meninggal adalah pahala infak dari haji itu. Sebab amal-amal dalam manasik seperti amal-amal dalam solat yang hanya kembali kepada pelakunya saja. Jadi yang ini ni yang pengarang kita kata ini merupakan jawapan tentang puasa. Sedangkan pahala haji yang sampai kepada orang yang meninggal adalah pahala infak dari haji itu. Sebab amal-amal dalam manasik seperti amal-amal dalam solat hanya kembali kepada pelakunya saja. Itu yang saya kata pelik sikit pendapat dia, sampai badal haji pun, kira perbuatan-perbuatan haji pun tak dapat kepada si mati. Tapi dikira umpama haji itu, yang ada di dalam haji itu dilakukan sedekah kepada si mati, baru dapat. Itu yang anda faham di sinilah. Jadi haji itu tak dapat juga. Yang dapat hanya pelakunya saja. Adapun orang-orang yang berpendapat tentang sampainya berbagai amal kepada orang yang sudah meninggal berkata, apa yang kalian sebutkan itu memang tidak ada yang bertentangan dengan dalil-dalil Alkitab, As-Sunnah, kesepakatan orang-orang salaf dan kaedah syariat. Tapi kami akan menanggapi apa yang kalian katakan secara adil dan objektif. Kaitannya dengan firman Allah dan bahawa seorang manusia tidak memperbolehkan selain apa yang telah diusahakannya. Manusia saling berbeza pendapat tentang maksudnya. Ada yang berpendapat bahawa orang yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah orang kafir, sedangkan orang mukmin mendapat pahala dari apa yang diusahakannya dan apa yang diusahakan orang lain bagi dirinya, yang dikuatkan dengan dalil-dalil yang sudah kamu sebutkan di atas. Mereka berkata puncak dari pengkhususan ini ialah diperbolehkan kalau memang ada dalil yang menguatkannya. Ini kita dah jelas bahawa kalau ada dalil yang menunjukkan boleh sampai pahala seperti kita baca Al-Quran, sampai pahalanya, dan kita sendiri telah baca kitab kita ni, buku ruh kita ni, dan kita telah bentangkan banyak juga dalil daripada Ibn Qayyim sendiri tentang sampainya perbuatan-perbuatan orang yang masih hidup diniatkan kepada si mati, sampainya pahala kepada si mati. Pokok pangkalnya perbincangan atau perbalahan di sini ialah memindahkan pahala. Itu masalah dia. Jawapan ini lemah sekali. Keumuman dalam ayat ini tidak bisa dimaksudkan hanya bagi orang kafir semata, tapi itu berlaku bagi orang Muslim dan kafir. Seperti sifat keumuman lain yang disebutkan sebelum ayat ini, iaitu firman Allah bahawa seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. An-Najmu ayat 38. Semua susunan kalimat semenjak awal hingga akhir sudah jelas seakan dimaksudkan untuk umum. Seperti firman-Nya setelah itu, dan bahawa usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. An-Najmu ayat 40 hingga 41. Masih lagi pertentangan dalilnya, tetap juga firqah ini berpendapat bahawa orang yang buat, dia dapatlah apa yang dia buat. Yang tak buat, untuk sekadar niat saja tak dapat. Tentu saja hal ini mencakupi kebaikan dan keburukan. Semuanya mencakupi orang yang baik dan buruk, mukmin dan kafir. Seperti firman-Nya pula, barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarrah pun, nescaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah pun, nescaya dia akan melihat balasannya pula. Al-Zalzalah. Atau seperti sabda beliau dalam hadis kursi yang diriwayatkan Muslim, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya hanyalah amal-amal kalian yang kuhitung bagi kalian. Kemudian aku memberikan balasan
secara sempurna kepada kalian, maka siapa yang mendapat kebaikan, adalah dia memuji Allah. Dan siapa yang tidak mendapatkannya, janganlah mengutuk diri sendiri. Jadi semuanya dalil yang kita sebut tadi, dalil yang menunjukkan tidak sampainya pahala. Tapi apa yang kita faham daripada guru-guru kita yang mengajar, seumpama kalau sekiranya orang tu dia mengajar sesuatu kebaikan kepada seseorang dan orang tu mengikut akan ajarannya, sebagaimana yang anda sebut tadilah, maka pahala dia yang diajarnya itu, bila dia buat, pahalanya juga akan diperolehi orang yang mengajarnya, walaupun orang yang mengajarnya telah mati. Jadi di sini maksud perpindahan pahala kepada si mati. Hal ini juga seperti firman Allah, ini masih lagi, topik kita masih lagi berkaitan dengan pahala tidak boleh dipindahkan. Hal ini juga seperti firman Allah, hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Rabbmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Dia masih lagi menceritakan tentang orang yang melakukan itu sendiri dapat pahala. Kalau dilakukan untuk orang lain, itu tak dapat. Dia nak tegaskan yang itu. Maka janganlah engkau terkecoh oleh pernyataan para mufassir tentang makna manusia di dalam Al-Quran yang diartikan Abu Jahal, Uqbah bin Abu Mu'id atau Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Quran jauh lebih agung untuk menyebutkan nama-nama mereka. Tapi manusia di sini ialah manusia pada umumnya tanpa ada pengkhususan terhadap seseorang. Seperti yang disebutkan dalam beberapa ayat lainnya yang menyebutkan bahawa manusia itu dalam kerugian. Manusia itu benar-benar amat zalim dan kufur. Manusia itu sangat engkar. Manusia itu diciptakan selalu keluh kesah. Manusia itu melampaui batas. Manusia itu sangat zalim dan bodoh. Ini semua merupakan keadaan diri manusia itu sendiri yang dilihat dari zatnya. Kalaupun manusia keluar dari sifat-sifat yang disebutkan ini, maka itu semata kerana karunia Rabbnya, taufik dan kemurahannya, bukan berasal dari diri manusia itu sendiri. Sebab tidak ada yang keluar dari dirinya, melainkan sifat-sifat tersebut. Maka nikmat macam apapun yang ada pada dirinya, maka itu berasal dari Allah semata. Allah lah yang membuat hamba-Nya mencintai iman dan membuatnya tampak indah di dalam hatinya. Dialah yang membuatkan benci kepada kufur, kefasikan dan kedurhakaan. Dialah yang menetapkan iman di dalam hatinya. Dialah yang meneguhkan para nabi, rasul dan wali-walinya di atas agamanya. Dialah yang menjauhkan keburukan dan kefasikan dari mereka. Ada seseorang yang melantunkan syair di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya, demi Allah, kalau bukan kerana Allah, kami tidak akan memperoleh hidayah, tidak pula solat dan bersedekah. Allah berfirman, dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Yunus ayat 100. Dan kalian tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Rabb semesta alam. Jadi dalam perenggan yang ini dia balik kepada Allah Maha Berkuasa di atas menentukan pahala dosa kepada seseorang hamba-Nya. Kalau dia buat dosa, maka Allah beri dosa lah. Kalau dia buat pahala, maka Allah beri pahala lah. Kalau begitu keadaannya, nampak macam khulasah ataupun kesimpulan yang dia nak buat, kita berharap supaya walaupun nampak aliran pandangan yang menghalang pahala dipindahkan ini nampaknya bersungguh-sungguh untuk menyatakan bahawa sampai bila-bila pun pahala tak dapat dipindahkan. Tapi dengan keagungan Allah, dengan rahim atau rahmannya Allah Subhanahu Wa Taala, kita sama-sama berharap justru ada juga dalil-dalil yang menyatakan boleh dipindahkan, boleh kita niatkan seperti baca Quran, boleh diniatkan. Maka dengan keagungan Allah, rahmat dan rahim Allah, kita berharap supaya
Allah memberikan peluang pada kita untuk berikan khidmat kita kepada orang-orang kita sayang yang telah mati, seperti ayah mak kita. Kita baca Quran untuk ayah mak kita, yang kita sedekah tu jelah, yang sedekah tu dia orang setuju, tapi yang baca Quran ataupun dia buat sesuatu, niatkan pahala kepada si mati, yang tu dia orang tak, dia tak terima habis semua tu. Ada pula yang berpendapat, dia sama sikit lagi, ada pula yang berpendapat firman Allah dan bahawa seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, merupakan pengkhabaran tentang syariat sebelum kita. Ini merupakan pendapat yang amat lemah, bahkan lebih lemah dari sebelumnya, atau taruhlah sejenis. Sebab Allah mengkhabarkan yang demikian itu sebagai suatu ketetapan yang bisa dijadikan hujah dan bukan pengkhabaran yang menggugurkan. Kerana itu Allah berfirman, ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa. An-Najmu 37. Sekiranya hal itu dianggap sesuatu yang batil menurut syariat ini, tentunya Allah tidak mengkhabarkannya dengan nada penetapan yang kemudian bisa dijadikan hujjah. Yang ini dijawab pula tentang ayat yang kita kata tadi, yang 222 tu, dan bahawa seseorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakan, merupakan pengkhabaran tentang syariat sebelum kita. Jadi ada juga pendapat yang kata yang tidak boleh pada orang lain, ayat tadilah pada muka surat 22 tu, itu adalah syariat orang lain, seperti syariat Bani Israel dulu, iaitu syariat dalam Taurah ataupun dalam Injil. Manakala yang syariat kita ni boleh dipindahkan pahala. Itu maksudnya. Ada pula golongan yang berkata huruf lam dalam ayat ini lil insan, berarti ala, yakni atas. Artinya tidak ada yang ditimpakan atas manusia melainkan apa yang diusahakannya. Masih lagi dalil yang sama. Pendapat ini jauh lebih batil dari dua pendapat sebelumnya kerana dilakukan pembalikan topik perkataan hingga maknanya pun terbalik dari semestinya. Ada pula golongan yang berkata di dalam pernyataan ini ada ungkapan yang terhapus yang menjadi kelanjutan, iaitu atau yang diusahakan bagi dirinya. Pendapat ini tak jauh berbeza dengan pendapat-pendapat sebelumnya yang membuat pengakuan terhadap Allah dan kitabnya tanpa didasari pengetahuan. Golongan lain berpendapat bahawa firman Allah iaitu dan bahawa seseorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya dihapus dengan firman Allah yang lain, iaitu firman Allah, dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. At-Tur ayat 21. Jadi rupanya ada ayat yang lain. At-Tur ayat 21 itu menyebutkan, yang ulang kita tengok yang tu, dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. At-Tur ayat 21. Jadi ayat tu agak berbeza dengan ayat yang di atas, dan bahawa seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Manakala ayat dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka itu seolah-olah boleh kita niatkan sesuatu untuk si mati. Seolah-olah macam itulah dalam ayat At-Tur ayat 21. Dan pendapat ulama, iaitu pendapat satu bahagian ulama, satu firqah, satu kumpulan ulama kata ayat yang khusus untuk seseorang yang lakukan dihapuskan dengan ayat At-Tur ayat 21. Jadi kalau kita nak berhenti di sini, elok kita berhenti di sini. Cuma kalau kita dengar daripada bacaan Ana tadi, hujah-hujah yang mengatakan bahawa kita tak boleh pindahkan pahala. Maksudnya kita tak boleh niatkan untuk keluarga kita. Maka ada di sana pendapat yang membenarkan, yang membolehkan. Jadi kita bila ada dua pendapat, yang ni kata boleh,
yang ni kata tak boleh, kita tengok dari segi manfaat. Kalau sekiranya pendapat kata bahawa, misalnya lah pendapat dan ambil contoh, pendapat sembahyang qabliyah 2 rakaat sebelum Jumaat dengan pendapat kata ada kata Nabi tak sembahyang qabliyah, ada kata Nabi sembahyang qabliyah. Jadi pendapat yang kata bahawa tak ada qabliyah Jumaat, maka ada orang bila bertembung dengan 2 pendapat, dia ambil pendapat yang tak payah sembahyang. Sebenarnya bila ada 2 pendapat yang bertentangan, satu kata tak sunat, satu kata sunat, yang paling elok kita ambil yang buatlah daripada kita ambil yang tinggal. Begitulah keadaannya. Oleh itu, sementara ada dalil yang mengatakan bahawa boleh sampai kalau kita niatkan, maka kita ambillah pendapat itu. Sekurang-kurangnya kita buat sesuatu. Ada juga setengah ulama berpendapat diharuskan ataupun dibenarkan. Tidaklah menjadi kesalahan bagi kita untuk menerima pendapat yang bertentangan, kerana masing-masing mempunyai hujah yang tersendiri. Jadi sekadar itulah ya, boleh kita dapatkan daripada apa yang dibentangkan tadi. Kalau ada soalan lah, ada benda-benda yang kita pun ada yang sama-sama sikit, yang tak berapa faham pun ada juga. Tapi konklusinya macam tu. Boleh ya Najib? InsyaAllah. InsyaAllah. Ya. Kalau ada soalan lah. Rancu tadi campur aduk, Ustaz. Campur aduk sempat cari ya? Sempat. Rancu. Bahasa Indonesia ke? Bahasa ni, tapi dalam kamus kita bahasa lama. Campur aduk. Campur aduk Okay. Bolehlah ya. Walaupun ada juga yang perkara-perkara yang kita baca tadi yang tak berapa kita faham lah. Tapi khulasahnya boleh. Alhamdulillah. Okay. InsyaAllah, Ustaz. Ada tak pandangan ke, soalan ke? Entahlah, Ustaz. Kan nak jemput makan Jannat Sabak malam ni. Rindu ke Ustaz? Ya dah. Tak ada lah. Haji USP lah, dia tertinggal. Ustaz kat mana Ustaz? Ni. Ya. Ustaz kat mana? Macam mana? Ustaz KL ke? Tak, ni duduk Terengganu ni. Yang KL ni. Tahulah di KL tu bila nak naik ke KL, tak tahulah bila. Sepatutnya ni hari ni dengan esok patutnya. Tapi dia tarikh tu dia tak tanya balik lah KJMC. Patut nak pergi KJMC lah. Tapi dia tak tanya semula sahkan tarikh tu. Jadi kena buat tarikh baru lah. Tarikh baru untuk bengkel jururawat di KJMC. Macam tu lah. Kerjaan lah macam tu lah. Bengkel jururawat. Buat bengkel jururawat lah. Bengkel hospital mesra ibadah. InsyaAllah nanti boleh Ustaz. Boleh insyaAllah, nanti sampai sana kita hello lah. InsyaAllah. Okay. Haji UP ada lagi ni. Ada. Mak Puan tak ada kan? MB tak ada? MB sibuk Ustaz. MB sibuk sekarang. Ya. Nak jadi calon ke YB? Jadi MB. MB jadi YB lah. MB pun dah tinggi dah, nak jadi YB pula. Gila puasa Ustaz. Ya. Sempatlah kalau nak pergi pun sempat. Tu sangat suntuk masa. Pergi KL pun. Dengar Ustaz sampai sini sekejap balik. Itulah. Sekejap je. Tu tak sempat nak ambil gambar pun. Sekejap betul ke? Tak sempat ambil gambar lah. Sungguh. Itu adalah sekali pergi mesyuarat je. Syarat malam tu sampai dalam pukul 10 katanya. Sempat dah makan kejap. Esoknya dah lepas Jumaat tu dah balik dah. Meeting. Tak sempat dah.
InsyaAllah lain kali lah sempat insyaAllah. Okay, Ustaz, boleh tunggu Ustaz. Okay. InsyaAllah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal. Amin. Amin. Okay. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ustaz. Okay. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi